Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mulakan dengan video series yang ke-22. Masih lagi dalam lecture 9 dengan topik architecture. Berpandukan nota dalam Padlet nota nombor 18. Baik, kali ini kita pergi pada topik shift instructions. Yang mana kamu ada default instructions dia SLL bermaksud shift left logical, SRL bermaksud shift right logical, dan juga SRA yang bermaksud shift right arithmetic. Jadi kalau katakan shift left tu dia 5. Nanti kita tengok table B.2 dia punya default instruction dia 5, maksudnya dia alih ke left maksudnya ke kiri sebanyak 5 tempat. Yang ini shift right, okey, yang ni simbol dia beralih, dia anjak ke kanan sebanyak 5 digit, 5 bits. Yang ini pun sama, shift right arithmetic, yang mana sama dengan shift right logical, yang mana dia anjakkan ke kanan sebanyak 5 digit, 5 bits. Okay. Dan kamu ada lagi SLLV, shift left logical variable, dan kamu ada shift right logical variable, dan kamu ada shift right arithmetic variable. Dia lain ya, bila dia ada V kat hujung dengan dia tak ada V dekat hujung ya. Baik, yang ini membawa maksud SLLV, kamu shiftkan T1 ke kiri sebanyak nilai register T2 dan value dia simpan dalam register T0. Okey, mari kita pergi pada contoh. Contoh SLL $sign T0, $sign S1 dan juga 2. Jadi kamu tengok kepada untuk contoh ni kamu berpandukan kepada table B.2 dan juga table registers, iaitu slide yang ke-15. Jadi daripada table B.2 kita tengok nota kamu. Okey, ini table B.2 SLL. Mana SLL? Yang mula-mula sekali ya. Row yang mula-mula sekali. Dia punya default instruction dia adalah SLL RT dan juga shift amount. SHAMT ni bermaksud shift amount. Dia dalam R register tu dia ada satu kolom yang kita namakan dia kolom shift amount. Okey, jadi kamu tengok daripada nota kamu. Okey. Jadi mula-mula dia bagi tadi RT daripada table B.2 tadi, SLL default value dia, default instruction dia adalah SLL RT shift amount, RT shift amount. Jadi kamu tengok nota kamu, RD nilai T $sign T0 ya. $sign T0 ni kalau ikut daripada slide 15, daripada nota kamu juga slide 15, T0 ni nilai dia adalah 8. 8. Jadi sebab itulah dekat dalam kolom RT tadi kita isikan dengan 8. Nampak tak? RD ni kita isikan dengan 8 tadi. Jadi kamu ada dekat sini RD, dia punya default instruction dia RS, lepas tu yang ni shift amount. Baik, jadi sekarang RD nilai dia T0, nilai dia daripada slide 15 tadi 8. S1 kita isi dekat RS. Okay, S1
bukan RS kot, RT. Saya silap bukan RS ni, RT. RT dan shift amount. Okey, sini RT. Cuba tengok table B.2 balik. Betul kan? RT dengan shift amount. Jadi sekarang ni RT tu S1, yang mana S1 berpandu pada slide 15, nilai dia adalah 17. Okey, dan yang ni shift amount ni nampak tak dekat R type, dia ada satu kolom shift amount, iaitu dia suruh shift sebanyak 2, so kamu isi sebanyak 2 lah kat sini. Jadi yang ini adalah review dengan topik type steady format, review instruction formats. Okay, dekat slide yang ke-40, slide 40. Untuk R-type kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Nah ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana function tu ada 6 bits. Yang ni memang kamu boleh rujuk pada slide yang ke-40 lah. Yang tu memang dah fix ya. 6 bits, 5 bits, 5 bit. Baik, jadi sini kamu dah isi kosong, sini nampak kosong, sini 2, nampak tak sini 2, sini 8, nampak tak diisi 8, sini 17, nampak diisi 17, yang ni kosong, yang ni kosong. Baik, bila nak tukar pada bentuk hexadecimal ni, sama seperti nota saya sebelum ni lah. Kita ambil 4 digit ni sebagai satu kumpulan. Nampak? Okey. Jadi bila saya convert 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bila saya convert, yang ni saya akan dapat kosong. Yang ni saya dapat kosong. Yang ni saya dapat 1. Yang ni saya dapat 1. Yang ni saya dapat 1, 2, 4. Ini saya dapat 4 kan. 1, 2, 3, 4 ini kan. So 1, 2, 4. Lepas tu ini saya dapat kosong dan seterusnya lah. Kamu buat lah 4 seperti mana saya buat ni ya. Dan sama jugalah SRL, SRA, dekat mana nak isi tu kamu rujuk pada table B.2. Table B.2 daripada textbook kamu, muka surat 621 dan 622. Jadi SRL dia punya default dia daripada table B.2. SRL pun sama, dia punya default instructions dia SRL, RT, RT dan juga shift amount. Jadi kamu ada dekat sini. So RD register S2 ni isi dekat RD. Okay, RD untuk register S2 nilai 18. Register S1 isikan dekat RT 17 dan juga shift amount ni 2 lah, seperti mana kita ambil dekat sini. Okay, SRA shift right arithmetic, yang mana daripada table B.2 SRA, rujuk SRA pada table B.2. Jadi kamu ada sama juga. Okay, kamu ada RT, RT dan juga SA. RT, RT dan juga SA. Jadi bila saya isikan dekat sini, nampak tak? S3 tu nilai dia 19, saya isikan dekat RD. Yang ni shift register S1, yang ni shift amount. Okay. Jadi function ni function yang kita bagilah, memang dah diberi dalam soalan lah. Sama ada nak buat function SLL, dia dah letak sebagai kosong, SRL dia dah letak sebagai 2 dan SRA dia dah letak sebagai 3. Baik, 0, 2, 3 ni, jadi kamu tengok pada table B.2. Okay, mari kita tengok sama-sama Nampak tak? 0, 0 dia buat SLL. Lepas tu 2 dia dah buat shift right logical. Lepas tu tadi SRA 3
dia dapat sebagai SRA. Function 3 ya. Itulah. Dan seterusnya lah. Okay, 16-bit constants using add I. Kamu ada dalam bentuk C code high level language, okay, integer A, kamu wakilkan dengan yang ini bit yang ini. Jadi dalam bentuk MIPS assembly code, kamu ambil register kosong, campurkan dengan nombor ni, dan simpankan ke dalam register S0. Register kosong ni membawa maksud 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Seterusnya lah. Okey, maksudnya semua kosong lah. Itu maksud register kosong. Lepas tu value yang kita dapat kita campurkan dengan 0x4ft ni, kita simpankan dalam register S0. 32-bit constants using load upper immediate. Load upper immediate dia punya default instructions dia ada LUI dan juga OR immediate, OI. Jadi sekarang okay, bila ada load upper immediate, bila kamu rujuk textbook kamu, load upper immediate ini sebenarnya dia load 16-bit immediate into the upper half of a register and sets the lower half to 0. Jadi nilai A yang kamu dapat ini adalah nilai yang ini, nilai ini sebenarnya adalah nilai daripada hexadecimal lah. Yang mana kamu ada representation dia sebanyak 8 bits lah. Okey, jadi bila ada je LUI ni, lower half tu jadi kosong. Jadi upper half saja yang akan jadi FEDC. Jadi bila kamu combinekan yang ini, yang ini LUI ni, FEDC tu, jadi kamu ada FEDC dan yang lain semua jadi 1, 2, 3, 4 kosong. Lepas tu OR tadi kamu dah simpan dah value yang kamu dapat ni tadi dekat register S0 kan. Jadi kamu OR-kan value yang kamu dah dapat ni tadi, kamu OR-kan dengan 0x8765. Bila kamu OR-kan tadi, seperti mana dalam nota tadi, dalam slide tadi, slide yang ke 46. Slide yang ke-46, OI ni 16-bit immediate is 0 extended. Yang mula-mula tu dia adalah kosong. Selepas tu baru dia ada nilai. Cuba kita tengok slide yang ke-46 sama-sama. Mari kita tengok slide 46. Yang dia recall balik apa yang dicakap sebagai OI. Lambat saya nak tengok dekat sini sikit. Saya tengok pakai PowerPoint ni. Okey, slide yang ke-46. Slide 46. Nampak tak dia cakap ni? ORI 16-bit immediate is 0 extended. Mula-mula tu semua kosong. Kosong sampai 16 bit lah. Jadi kalau kamu nak buat dalam representation hex, kamu ambil 4 bit satu kumpulan, 4 bit satu kumpulan, 4 bit satu kumpulan. Jadi 16 bahagi 4 dapat 4 lah. Jadi sebab itulah mula-mula bit yang dalam bentuk hex ini untuk OI adalah 0000. Jadi balik pada nota kita tadi. Iaitu slide yang ke-54 ni. Okey, yang ni. Okey, balik pada nota kita tadi.
Jadi OI ni sebenarnya huruf yang mula-mula tu dia akan bagi 4 bit yang mula-mula tu, kalau dalam hexadecimal representation dia akan bagi sebagai kosong. Jadi kamu ada sekarang ini 0, 0, 0, 0 dan last kali tu kamu ada yang inilah 8, 7, 6, 5. Okey. Dan kamu O-kan dengan yang tadi itulah yang ni yang kita storekan. Tadi kan sebelum ni kan masa load upper immediate tadi kan kita storekan dekat register S0. So kamu O-kan dengan yang ini, okey, yang ini, dan kamu dapatlah jawapan akhir dia sebagai FEDC 8765. Jadi yang ini equivalent, yang dalam C code ni equivalent to MIPS assembly code lah. Okey. Okay, multiplication and division. Dia ada special registers dia yang mana kita namakan dia sebagai low dan high. Okay, multiplication 32 bit. Kamu ada 32 bit ni sebagai satu bit lah. Lepas tu kamu darabkan pula dengan bit yang kedua yang ada 32 bit juga. Jadi bila 32 bit nombor instructions data yang 32 bit ni, kamu darabkan dengan satu data lain yang juga 32 bit, kamu akan dapat 64 bit. Okay, jadi kita ini dia punya default instructions dia, MULT, register S0 dan register S1. Okay, dia mana dia akan result in high low. Maksudnya 32 bits MSB are placed in high. Most significant bit akan letak dalam apa ni, digit high, dan 32 bit LSB are placed in low. Jadi daripada 64 bit yang kamu dapat ni, dia akan simpan result dalam bentuk macam ni lah. Okay, 32 bit pertama MSB, 32 bit yang seterusnya adalah LSB. Division, yang ini dia sama juga macam tadi. Kamu ada 32 bit yang dalam S0 bahagi dengan 32 bit yang dalam S1. Yang mana kamu ada dalam bentuk register S0 bahagikan dengan instructions ataupun data dalam register S1. Okay, ini bentuk division dia. Ini masukkan dengan division. Quotient adalah low, nombor yang besar tu, nombor hasil bahagi tu, dan baki, reminder ni maksud dia baki, baki tu disimpan dalam place in high. Okay. Most from low, high, special registers. Ini dia punya default instructions dia. Okay, branching pula. Execute instructions out of sequence, yang mana kita ada sekarang dua jenis. Branch ni ada dua jenis. Pertama kita panggil dia sebagai conditional, yang kedua kita panggil dia sebagai unconditional. Saya rasa untuk topik yang seterusnya ni saya akan explain dalam video series yang ke-23 lah, sebab video series tak boleh buat panjang-panjang sangat, nanti kamu boring dengar. Okey, sampai di sini saja lecture. Sebelum kita masuk kepada topik conditional branching, iaitu topik subtopik yang terakhir untuk lecture 9 architecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.